Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kita dalam channel Manggis X Gaming. Baik, untuk kali ni kalau korang sebelum ni korang pakai Luno, aku akan terangkan macam mana korang nak guna pakai app Binance. Sebenarnya Binance ni lagi banyak kelebihan lah daripada korang pakai app Luno. Let's go guys. Kalau korang belum subscribe YouTube aku, korang boleh subscribe dulu channel dan korang boleh tekan like dan tekan loceng sebab akan banyak lagi ilmu-ilmu yang aku nak share pasal cryptocurrency ni lah, yang mana korang boleh buat duit sedikit sebanyak dengan mata wang digital. Baik, kalau korang pakai Luno sebelum ni, Luno sebenarnya malam dia dah tambah satu lagi Bitcoin Cash. Kalau korang pakai Luno, sebenarnya Luno ni dia tak ada apa-apa kelebihan melainkan dia senang untuk korang transfer duit. Maksudnya kalau korang nak beli Bitcoin, korang boleh pakai FPX banking online lah. Senang lah maksud aku. Tapi sebenarnya dia tak ada staking, dia tak ada liquid swap, dia tak ada kelebihan-kelebihan lain yang mana korang boleh buat duit trade. Maknanya korang boleh buat duit lagi cepat lah. Bahasa mudahnya, kalau korang pakai Luno, dia tempat untuk korang holder sajalah, untuk korang simpan dan perang lama-lama. Jadi video kali ni aku akan terangkan macam mana korang nak guna app Binance. App Binance ni sebenarnya kalau kau tengok kat sebelah aku ni, dia lagi banyak kelebihan lah. Dan korang, kalau korang beginner, korang jangan risau, aku akan terangkan secara detail daripada home, market, trade dan future dan wallet lah. Baik. Kalau korang simpan di Luno, korang boleh transfer, tak ada masalah di Binance. Luno ni kelebihan dia ada SSM lah dengan Malaysia punya government, dan dia agak mahal lah. Kalau korang nak beli kat situ, sebenarnya dia mahal, fee dia mahal. Kalau nak murah, korang boleh pakai Binance. Kita ada banyak lagi sebenarnya exchanger ni, ada Huobi, Binance yang aku pakai lah. Remitano ni aku dah tak pakai. Binance lah. Sekarang ni aku akan terangkan macam mana korang nak pakai app Binance. Kalau korang buka app Binance ni, korang kena beralih lah pakai Binance lepas ni. Kalau korang pakai Luno sebelum ni, korang kena try dulu pakai Binance. Korang akan nampak perbezaan dia sangat banyak lah. Buka je Binance ni, dia interface dia memang kena macam ni. Kalau dia belum settle ke register, korang kena settle register dulu. Macam biasalah, IC apa semua. Kat sini, ini adalah home, interface dia, muka depan maksudnya. Kemudian di bahagian market ni, kalau korang tengok ni home, kita ada market, trade, future dan wallet. Di home ni, korang boleh tengok kalau korang scroll. Ni adalah data-data cryptocurrency terkini lah. Dan korang kena klik more. Kat atas ni dia nampak ada kotak more ni. Kotak more ni, korang klik kotak more. Dia ada banyak lagi sebenarnya. Korang tengok kat sini, dia ada trade, finance, other. Korang subscribe YouTube aku, sebab aku akan untuk video seterusnya aku akan ajar cara untuk korang finance lah. Macam mana korang nak saving, macam mana korang nak staking, pool, liquid swap. Yang ni adalah tempat-tempat yang korang kena invest, sebab dia boleh jana lagi banyak coin. Maksudnya korang tak simpan busuk-busuk lah. Sambil korang simpan, sambil korang staking, sambil korang mining, sambil korang dapat coin tersebut lah. Kat edit ni korang boleh edit lah. Contoh kat aku letak deposit, referral, launchpad, saving, staking, stock token, liquid swap. Sebelum tu korang boleh install dulu app Binance ni. Korang boleh klik dekat link yang aku sediakan tu. Korang klik referral code yang aku sediakan tu, korang boleh download direct app Binance. Baik, ini adalah muka depan app Binance lah, yang korang kena faham dan korang akan banyak bermain kat sini. Kemudian kat sebelah dia ni ada market. Ni adalah spot. Spot. Kemudian di bawah spot kita ada Binance, ada Bitcoin, altcoin, ada fiat. Kemudian kita ada banyak lagi lah. Kemudian kita ada favorite. Favorite ni yang korang boleh aim mana-mana coin yang korang nak beli. Korang just tekan sahaja star kat atas ni. Nampak tak? Dia ada star warna kuning ni. Dia akan masukkan dekat list favorite korang lah. Kalau korang guna Binance ni, dia agak selamat lah kalau korang nak bandingkan dengan Trust Wallet. Trust Wallet ni lebih kepada meme punya coin. Maknanya korang boleh swap di Pancake Swap dan sebagainya lah. Ni adalah pair.
Kalau korang tengok kat sini SRP, ETH ini adalah pair dia lah. Aku akan terangkan detail untuk video lah, cuma aku nak ringkaskan kat sini adalah tempat yang korang akan beli di spot ni. Okay, di spot ni adalah tempat yang korang akan beli mana-mana. Contoh korang nak beli Dogecoin, korang boleh beli kat sini Dogecoin. Kita ada Chainlink, Dot, TRX, ada banyak lagi lah koin-koin lain yang korang kena study. Korang boleh tengok kat sini. Ni adalah harga semasa di app Coinbase lah. Korang boleh tengok kat sini harga-harga semasa. Okay, kalau korang klik kat app ni sama juga, korang boleh tengok harga dia naik dan jatuh. Okay, future ni agak bahayalah, maksudnya korang akan memperjudikan korang punya duit lah. Kalau beng lah. Jadi kat future ni aku akan skip sebab kita tak guna future, kita guna spot sahaja. Dan zone ni sebenarnya dia just groupkan sahaja. Okey, di bahagian zone ni sebenarnya dia just groupkan sahaja koin-koin yang ada supaya untuk mudah korang carilah. Jadi korang tak payah pening. Contoh korang nak cari koin-koin yang berkaitan dengan NFT, dia ada kat sini. Korang boleh tengok PFK, Digo, mana. Okey, ni adalah koin-koin yang berkaitan dengan NFT. Kalau korang nak cari koin yang berkaitan dengan Proof of Stake, korang boleh tengok kat sini. Okey, ni adalah koin-koinnya. Kemudian korang boleh tengok kat Proof of Work. Ni adalah koin-koin yang disenaraikan lah. Jadi di bahagian zone ni adalah supaya korang nak senang cari sahaja. Okey. Untuk trade aku skip dulu. Yang ni kita akan guna selepas ni. Future kita akan skip juga. Kemudian kita ada wallet lah. Okey, wallet ni, okey, dalam Binance ni ada banyak wallet lah, dan korang tak perlu pening kepala. Kita ada overview, ada spot, margin, future, P2P, ada P2P wallet, ada earn wallet, ada pool, ada pay. Okey, baik. Untuk overview ni adalah keseluruhan korang punya wallet lah. Masuk kat sini dalam wallet aku, Binance aku ada dalam lebih kurang RM7,100. Okey, aku sekarang aku main dua sahaja. Aku main spot dan aku main earn lah. Okey. Pool aku skip dulu. Okey. Sekarang ni aku akan ajar cara macam mana korang nak top up masuk daripada ringgit masuk untuk korang beli coin di Binance ni lah. Dia tak sama dengan korang guna Luno. Luno dia senang sebab dia direct FPX, online banking. Kalau korang nak membeli coin di Binance, korang kena pakai P2P trading lah. Okey, ni adalah P2P trading. Ni aku tunjuk contoh Okey, P2P trading, korang boleh klik. Kat sini aku akan beli USDT lah. Okey, untuk Binance ni sebenarnya aku sebelum tu korang ada dua cara untuk korang top up masuk duit ke Binance. Yang pertama korang kena pakai P2P trading lah. Ada satu cara yang mudah dan dia tak ada fee. Okey, dia tak ada fee, maksudnya cukai dia tak ada lah. Dan yang kedua korang pakai debit card. Okay, debit card ni korang boleh beli direct daripada berapa USD korang nak letak. Korang boleh beli direct lah. Contoh korang nak beli Bitcoin ataupun Binance Coin, dia akan pakai korang punya debit card. Korang masukkan $100 1 USD bersamaan dengan 0.15 coin Binance. Kemudian korang klik saja, korang isi kad ni, korang klik continue, dia akan keluar macam ni. Kemudian korang just confirm saja. Dia akan masuk terus. Dan cuma dia ada fee lah. Kalau korang tengok kat sini, fee dia 2%. 2 USD, maksudnya dalam RM8. Dia punya dolar lah. Dia punya cukai. Okey, kalau korang tak nak kena cukai, korang boleh pergi kat P2P trading. Kat home ni pun dia ada, ataupun korang boleh pergi kat wallet ni pun dia ada, sama je. Korang pergi kat P2P trading. Okey, korang beli USDT. Sebab USDT ni harga dia stabil lah sebelum korang beli Bitcoin. Sebab Bitcoin kalau korang tengok kat sini dia jual agak mahal lah. Maksudnya dia bukan harga market. Harga market sekarang. Okey. Tapi kalau korang nak beli tak ada masalah. Korang boleh beli direct. Cuma aku lebih suka beli USDT, kemudian kita convert ke coin yang kita nak lah. Contoh kalau aku nak beli Tron, TRX Tron.
aku beli dulu USDT, kemudian aku convert di market menggunakan USDT ni lah. Okey, untuk tip pertama yang korang nak beli di P2P trading ni, korang kena tengok dia ada tip right kat sebelah kanan ni. Dia ada butang verify warna kuning ni, ada right di tu. Yang ni baguslah kalau korang nak beli dengan diorang ni. ARK bagus, yang ni lagi ARK ni verify lagi bagus lah. Cuma sekarang korang kena tengok limit minimum dia nak 5,000 yang ni. Korang cari dah ikut bajet korang. Contoh aku nak beli dalam RM450. Aku carilah yang mana offer harga murah. Maksudnya dia offer kita boleh beli dengan dia RM450. Okey, sekarang ni 2,000 ni 1,500, 3,600 minimum 500. Okey, ni 50. Tapi dia tak ada verify kat sini. Okey, contoh aku jumpa kat sini. Dia offer minimum boleh order RM400 Aku nak order RM450. Kita klik buy. Dia ada dua lah, kita nak boleh beli dua cara. Sama ada kita nak guna buy crypto ataupun kita nak guna pakai fiat. Aku buy balik RM400, buy USDT. Kau klik je buy. Okay, transfer fund. Okay, korang masukkan dia punya nombor account lah. Okay, korang dah siap transfer secara manual. Sebenarnya korang tunggu sahaja. Sebab tu dia panggil P2P trading. Dia kena buat manual lah. Korang kena buka website online bank masing-masing. Korang transfer kepada nombor account yang disediakan. Kemudian dia akan sahkan dalam masa 11 minit lah. Korang just tunggu saja ya. Okey, kemudian kat belah sana, kat pihak belah sana dia akan tekan receive lah. Dia akan buat manual P2P trading. Korang akan dapat contoh RM400 tadi, korang dapat lebih kurang 94 USDT. Kemudian korang klik done. Kemudian korang tulis positif ada complete. Yang ni order complete. Okey, baik. Bila korang dah siap order masuk, okey, dia akan terus masuk ke e-wallet P2P trading. Dia tak akan ada kat spot Contoh kat sini tak ada USDT, nampak? Dia tak ada USDT kat sini. Sebab dia letak dalam wallet P2P trading. Korang boleh tengok kat sini wallet kat sini. Jadi kalau korang nak membeli koin-koin di Binance, korang kena transfer dulu. Dia tak ada fee, korang boleh tengok kat sini. Korang kena transfer ke korang punya spot. Okey, use make transfer, klik je transfer. Transfer success Kemudian dia akan masuk ke dalam korang punya e-wallet spot. Tadi tak ada, sekarang dah ada. Korang boleh nampak kat sini Okey, 94.56 USDT. Duit yang korang beli tadilah. Okey, baik. Contoh korang nak beli, contoh sekarang aku tak ada lagi simpan koin SXP. Aku nak simpan koin SXP. Sekarang aku nak beli SXP menggunakan USDT. Okey, USDT korang boleh tengok kat sini fiat, korang klik kat spot. Okey, semula aku ulang balik. Okey, semula ulang balik korang pergi kat market. Okey, market dia ada pakai kalau korang ada coin Binance, korang boleh beli Binance convert ke XRP contoh. Contoh kalau korang ada Binance coin, korang nak convert ke Ethereum boleh. Yang ni lah pair dia. Binance, korang pilih kat Binance. Ni Bitcoin. Maksudnya kalau korang ada Bitcoin, korang nak tukar kepada Dogecoin boleh. Contoh aku tadi aku pakai USDT. Okey, USDT korang boleh beli Dogecoin kat sini. Korang klik fiat kat sini. Okey, fiat. Altcoin ni adalah di bawah Ethereum lah. Jenis-jenis di bawah rangkaian Ethereum. Okey, ni adalah fiat. Okey, kalau korang nak beli mana-mana coin, korang boleh tengok kat sini lah. Okey, sekarang aku nak beli SXP.
Koin ni agak menarik bagi aku, jadi aku nak simpan sikit, tak banyak pun, sikit. Okey, ni market, korang boleh klik market sama juga kat Luno. Limit kalau limit ni kalau korang nak order lah, tapi kita pakai market market berapa koin yang aku nak guna. Contoh, aku nak guna 50% daripada USDT. Okey, boleh tengok 50% daripada USDT. Korang boleh klik lah. Kalau korang nak pakai 25% saja, boleh klik. Aku nak pakai 50%. Tidak. Okey. Jadi aku beli 50% USDT. Okay, buy SFP. Korang klik sahaja, dan dia terus sukses. Jadi kalau korang tengok kat korang punya e-wallet spot, okay, dia akan terus masuk. Contoh aku ada coin kat sini, ada 9 coin SFP. Okay, boleh tengok kat sini aku ada Dogecoin, aku ada 90 kat sini. Ni adalah spot. Maksudnya korang boleh tukar lah coin kalau korang nak membeli kat sini. Okay, kemudian aku nak beli satu lagi coin yang aku rasa coin yang berpotensi, iaitu Polkadot. Okay, Polkadot ni kalau kita tengok sekarang harga dia RM160 iaitu turun 150, sekarang RM160. Coin ni adalah coin yang sangat berpotensi lah untuk dia challenge. Cardano ni pun okey, dah naik tinggi. Okey, aku nak beli Stellar lah. Contoh aku nak beli Stellar. Stellar ni pun agak menarik Okey, aku nak beli Stellar sebab Stellar aku tak ada lagi. Polkadot aku dah ada. Okey, jadi aku nak convert daripada USDT, aku nak tukar kepada Stellar. Okey, jadi kita tengok kat sini, kita cari coin Stellar tadi, SLM Stellar. Aku dah ni SLM RM2.50 sekarang, harga dia RM2.50. Coin ni coin yang aku rasa berpotensi juga, jadi aku letak 1% USDT. Kemudian kita klik buy, dan sukses masuk terus ke dalam kita punya spot wallet. Okey, kat sini korang tengok USDT aku dah tak ada, aku convert kepada Stellar. Jadi tadi overview aku punya wallet 7,100, sekarang RM7,500. Jadi kita tengok kat spot kat sini, Stellar aku ada 76 coin, SFP swipe coin ni aku ada 9. Okey, baik, tu adalah cara simple lah untuk korang transfer dan beli coin di Binance. Sangat mudah. Tu pula lah kalau korang nak beli mana-mana coin kat sini, semua ada kat sini. Yang ni adalah coin-coin yang agak stabil. Sebab kalau korang pakai di Trust Wallet, ni adalah coin-coin yang meme coin. Nak panggil shitcoin pun tak shitcoin juga. Kalau korang kena kaji dululah coin tersebut, sebab tu aku tak invest banyak kat sini. Aku just letak 100, 300 macam tu sahaja ke dalam meme coin. Yang ni adalah tempat yang sebenar yang korang kena invest lah. Okey, baik, bila korang dah beli, contoh korang dah beli mana-mana coin kat sini, korang boleh staking, korang boleh mining. Okey, maknanya kalau korang staking, ni aku ajar teruslah. Next video aku akan ajar lagi detail, ni cuma aku nak tunjukkan sikit. Kalau korang tengok kat sini, kat more ni, dia ada saving, staking, liquid sweat. Okey, aku nak terangkan staking sahaja dulu. Untuk next video korang boleh subscribe dulu aku punya YouTube, aku terangkan lagi detail lah. Okey, kat sini korang boleh stake korang punya coin. Maksudnya kalau korang stake, contoh aku buat ni, dia akan masuk kat earn. Okey, kat sini aku ada stake
korang tengok log staking aku ada TRX 1000 koin. Yang ni aku baru masuk hari ini. Mantic aku baru masuk semalam 54 koin. Sekarang dia ada reward lah. Yang ni interest ni bukan riba, yang ni adalah reward daripada kita mining koin tersebut. Salona aku ada 2, Bait aku ada 10. Okey, yang ni adalah kita staking. Jadi untung lah. Sambil-sambil korang simpan dalam wallet, korang boleh stake, korang boleh mining. Maksudnya dia akan membiak, koin tu akan membiak. Contoh kat sini korang boleh tengok dia bertambah lah 0.01 dan dia ada tempoh lah. Kalau korang nak stake ni dia ada tempoh 60, 90 hari. Dia akan offer lah. Kalau sekarang dah sold out, korang tengok kat sini sold out 60, dia ada offer 30 day sahaja dengan pulangan 11%. Okey, staking ni apa sebenarnya? Staking ni adalah korang letak koin korang tu dalam satu kolam ataupun satu tabung ataupun apa-apalah. Maksudnya korang letak dalam satu tabung yang akan diguna oleh orang-orang lain. Dia akan berlaku transaksi kat situ dan korang akan dapat reward dalam bentuk koin. Maksudnya kalau korang letak 16%, korang akan dapat reward lah daripada jumlah yang korang letak. Kalau korang letak 10, korang akan dapat untung 16% lah daripada keuntungan tersebut selama 30 hari korang dapat korang tengok kat sini. Contoh yang ni TRX dia ada, masih ada. Semalam dah sold out, hari ni dia buka balik. 1000 koin korang kena invest kat sini. Korang kena stake. Stake ni maksudnya korang kena macam korang kena bekukan lah koin tersebut selama 30 hari untuk korang dapat pulangan sebanyak 10%. Jadi kat Luno tak ada staking ni, tak ada. Jadi korang kena invest ikut yang Binance offer lah. Okay, nampak Jadi untuk video seterusnya aku akan ajar lagi detail lah Liquid Swap. Yang ni lagi untung kalau korang buat. Liquid Swap ni reward dia lagi besar lah daripada staking. Cuma dia nak dalam amount yang agak besar lah. Contoh kalau korang staking satu coin pun dah boleh. Kalau Liquid Swap ni dia agak tinggi, dia punya minimum untuk korang Liquid Swap. Kemudian kita ada Launchpad. Yang ni pun staking. Cuma staking, contoh aku staking kat sini Binance Coin 0.5 dan kita dapat reward dalam bentuk coin TLM. Yang ni contoh aku dah dapat reward ni Alien World TLM. Aku dapat reward. Aku staking Binance Coin tapi aku dapat reward Alien World. Okey, korang nampak Jadi kat situ aku dapat yang ni contoh Alien World. Yang ni aku tak beli. Coin ni aku tak beli tapi aku dapat melalui kita staking. Mana-mana coin lah. Contoh kat sini dia offer Launchpad ni dia offer untuk Binance dan BUSD. Dan dia ada banyak lagi sebelum-sebelum ni sebenarnya. Ada Alice, ada banyak lah Dodo ni. Ni koin-koin yang korang akan dapat menggunakan stake koin daripada BNB ataupun DOT ni. Korang tengok ni. Ni adalah koin-koin yang Launchpad selama 30 day. Kalau korang tengok sini 30 day farming. Korang stake kat sini. Jadi tak rugilah. Maksud aku kalau korang beli kat Luno, dia just holder untuk tempoh yang lama lah, 2-3 tahun. Tapi sambil-sambil korang hold, korang boleh stake. Maksud aku korang dah boleh dapat earn kat e-wallet ni. Korang nampak ni aku saving ni aku akan terangkan lagi detail. Cuma aku tak showkan saving lah sebab dia berkait dengan riba. Dia kata ada launch pool, kita ada log staking. Okay, jadi itu sedikit sebanyak lah yang aku boleh sharekan untuk video kali ni. Yang lebih fokus macam mana korang nak top up ke account Binance. Jadi kalau mana-mana korang nak beli, korang boleh klik di link Binance yang aku sediakan. Korang install dulu app Binance, kemudian korang register, kemudian korang boleh belilah trade di Binance. Yang aku rasa lagi untung sebab kat Binance dia ada banyak lagi coin yang ada yang lagi murah yang korang kena ambil sebenarnya. Kalau korang tengok kat sini WeChain pun 0.8, WeChain lagi murah. WeChain sekarang ni agak murah 8% walaupun dia dah naik sebenarnya. Dan ada lagi koin-koin yang berpotensi untuk korang invest. Cuma kalau korang tengok kat sini aku ada pegang
Deng. Deng coin ini sekarang agak murah lah. 100 aku dah dapat 3000 coin. Jadi koin-koin murah ni korang kena ambil. Macam tu Baik, jadi setakat tu sajalah. Kalau korang ada apa-apa nak tanya, korang boleh tanya di ruangan komen. Aku akan share lah sedikit sebanyak, sebab kita ada banyak lagi nak belajar trade, cara nak trade, cara nak mining dan sebagainya lah, menggunakan cryptocurrency. Dan kita memang boleh invest, tak rugilah, maksud aku tak rugi untuk kita invest banyak-banyak. Okey, setakat tu sajalah. Kita bertemu untuk next video. Jangan lupa untuk subscribe aku punya YouTube. Bye bye.